Assalamualaikum. Assalamualaikum semua yang ada. Boleh dengar suara saya? Hai, Assalamualaikum. Okey tak line? Okey tak line? Hai semua, boleh dengar? Okey. Okey, kita tunggu sikit. Lagi sikit. Kawan-kawan. Okey, semua sihat? Okey, siapa yang ada kat sini boleh share lah dekat kawan-kawan Okay, siapa student TANZ, cuba komen. Saya nak kenal-kenal dulu, boleh tak? Siapa yang ada kat sini, cuba komen. Okay, ramai ni. Okay, terima kasih yang share. Thank you. Okay, kita tunggu orang lain kejap ya. Okay, kalau lag ke, tak boleh dengar ke, komen lah. Supaya saya boleh ubah apa yang patut. Okay. Okay. Okay, boleh mula Okay. So, sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu lah, sebab saya baru juga lagi dekat tutor E+ New Zealand ni. So, saya tutor Atira. Selamat kenalan semua. Okay. So, hari ni kita nak bincang soalan yang berkaitan dengan bab 3 actually. Salah. Bab 3 penakulan logik. Okay, untuk tingkatan 4. Okay, so kalau tak faham boleh komen, kalau faham pun boleh komen faham. Okay, so saya start lah. Okay, so sebelum kita mulakan jawab soalan, kita masuk sikit dekat penakulan logik ni. So kita nak tengok lah apa yang kita dah belajar, kita nak recap balik. Okay, so penakulan logik kita ada penyataan, kita ada hujah, kita ada implikasi, kita ada didaksi. Okay, so banyaklah untuk penakulan logik ni. Tapi soalan dia akan dalam satu soalan sahaja dekat kertas 2. Okay. Okay. So penyataan ialah ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Okay. So penyataan tu yang kita boleh tentukan nilai kebenaran sahaja. So kalau kita tak boleh tentukan nilai kebenaran, maknanya dia bukan satu penyataan lah.
Okay, so mari kita tengok apa beza bukan pernyataan dengan pernyataan. So kalau bukan pernyataan, kita tak dapat tentukan nilai kebenarannya. Contoh, okay, X tambah 5 sama dengan 3. So X ni kita tahu dia nilai apa. So kita anggap dia sebagai bukan pernyataan. Okay, so okay, selain daripada tu, tambahkan 2 nombor itu. 2 nombor apa kan? So kita tahu nilai apa nombor tu. So dia bukan pernyataan lah. Okay, so apa yang pernyataan? Pernyataan dia terbahagi pada 2 pula, iaitu benar dengan palsu. Okay, sekejap ya. Benar dengan palsu. So kalau benar, pernyataannya contohnya 5 tu besar daripada 3. So betul lah 5 tu besar daripada 3 kan? Okay, so dia adalah satu pernyataan yang benar. Okay, kubus ada 8 bucur. Okay, itu pun pernyataan yang benar juga. Okay, baik. Kalau pernyataan palsu pula, contohnya 1 tambah 5. Ni simple je lah. 1 tambah 5 sama dengan 8. So tu salah lah. 1 tambah 5 sama dengan 8. Okay, so kita kata dia ni pernyataan, tapi dia adalah pernyataan yang palsu. Okay, so dia satu pernyataan sebab dia ada nilai dia, tapi pernyataan tu palsu lah. Okay, so kita nak tengok juga pernyataan ni, kita tengok pengkuantiti. Pengkuantiti ni pula ada 2, iaitu semua dengan sebilangan. So kita tengok semua ni dia akan menunjukkan setiap objek memenuhi syarat tertentu. Okay, setiap objek. Okay, so contohnya macam mana? Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okay, kalau line tak okey ke, boleh bagi tahu. Okay, okay, semualah semua. So kalau kita nak cakap bukan semua, maknanya dia pernyataan ni betul, tapi dia pernyataan yang salah, pernyataan yang tidak benar lah maksudnya. Okay, so kalau sebilangan pula, kita nak tunjuk apa? Kita nak menunjukkan beberapa objek memenuhi syarat tertentu. Maknanya dia bukan semualah sebilangan sahaja, bukan semua objek tu memenuhi syarat tertentu. So kita boleh letak sebilangan dekat depan ayat tu sebagai pengkuantiti. Okay, so contohnya macam sebilangan unsur dalam set 2589 ialah nombor ganjil. Okay, so pernyataan ini pernyataan yang benar. Okay, saya tulis sikit. So sini pernyataan ini pernyataan yang benar lah. Kenapa? Sebab betul lah bukan semua kan yang unsur dalam set ni nombor ganjil. Kita kata sebilangan sahaja. So kalau sini, contohlah saya kata sini dia semua. So pernyataan ni benar ke salah? Okay, dia salah lah kalau kita letak semua kat depan ni, semua unsur dalam set ialah nombor ganjil, jadi salah. Okay, so itu kita kata dia pernyataan, tapi dia pernyataan yang salah. Okay, so itu untuk pernyataan. Okay, implikasi pula, kita masuk pada implikasi. Kita nak recap balik implikasi ni apa. So jika P, dia ada 2 lah implikasi ni. Jika P ni adalah anti jadian. Ni P ni anti jadian. Anti jadian. Q ni pula adalah akibat. Okay, so adalah ayat dia. Jika apa-apa, yang depan ni pasu koma, maka apa-apa. So jika P ni kita kata dia satu ayat, so ayat tu adalah sebagai anti jadian. So Q pula kita anggap dia sebagai akibat. Dia ada ayat dia. P dan Q ni adalah satu pernyataan. Okay, B pula P, P jika dan hanya jika Q mempunyai 2 implikasi. Kalau ayat dia macam ni, P jika dan hanya jika, dia akan ada 2 implikasi. So kita kena buat 2 implikasi lah untuk menjawab soalan implikasi ni. So implikasi yang pertama iaitu jika P, kita letak P dekat depan, maka Q dekat belakang. Dia sama dengan yang A tadi tu. Anti jadian dulu, baru akibat. Tapi dia ada satu lagi implikasi. Implikasi yang kedua yang kita kena tulis, iaitu jika Q, kita letak Q dulu depan, baru maka P, baru anti jadian di belakang. Dia just tukar ayat je lah. Nanti kita akan tengok lah soalan macam mana.
Okey, kita tengoklah dulu soalan kita baca dulu dua soalan yang pertama ni. Saya. Okey. So ni soalan trial. Okay. So soalan yang pertama, yang A ni, lengkapkan pernyataan di bawah dengan pengkuantiti. Okey, tadi kan pengkuantiti kita ada apa? Semua dan atau sebilangan saja. Okey, kita tak boleh guna dua-dualah. Semua atau sebilangan untuk menjadikan pernyataan itu benar. Okey, ayat ni soalan ni maksudnya kita kena tak semua ke sebilangan untuk jadikan pernyataan tu benar. Okey. So, ayat dia apa? Tengok. Ni depan ni kita kena letaklah semua atau sebilangan. Okey, matriks 2 kali 2 mempunyai matriks songsang. Okey, semua ke sebilangan? Rasa apa? Okey, jadi jawapannya untuk yang ni, mari kita ingat balik matriks tu macam mana. Okey, matriks 2 darab 2 tu macam mana? Dia ada A, B, C, D. Okey, ni adalah matriks 2 by 2. Okey, 2 darab 2. Okey, so ni matriks 2 by 2. Okey, so adakah semua matriks 2 by 2 ni ada matriks songsang? Jawapannya tak. Sebab apa? Kita selalu kena check matriks A, B, C, D ni 2 by 2 ni ada songsangan ke atau tidak. Kita boleh check macam mana? Kita boleh check A darab B. Sorry, sekejap ya. Kita A darab D tolak B darab C. So kalau dia sama dengan kosong, maknanya dia ada songsangan. Okay. So ni ingat balik. Tengok balik matriks, tajuk matriks form 5 bab 2. Okey, tengok balik. Okey, so bukan semualah dia ada songsangan. Jadi jawapan kat sini adalah sebilangan saja ya. Okey, sebilangan. Sebab bukan semua matriks tu ada matriks songsangan. Sebab kita kena check dulu AD tolak BC ni dia sama dengan kosong ke tak. So kalau tak sama dengan kosong, maknanya dia ada songsangan. Okay. Alright. So untuk implikasi. Okay, implikasi tadi senang je. Kalau jika dan hanya jika, kita kena buat dua implikasi. Okay. Kalau soalan ni, soalan B ni, tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. So bilangan subset bagi set P ialah 8 jika dan hanya jika NP. N ni adalah bilangan bilangan set bagi P tu adalah sama dengan 3. So maknanya bilangan unsur dalam set tu adalah sama dengan 3. So dia ada ni jika dan hanya jika ni. Jika dan hanya jika. Jadi bila ada soalan macam ni, kita kena buat dua implikasi. So implikasi yang pertama, kita kena buat jika anti-jadian, maka akibat. Okey, satu lagi jika akibat. Okey, lepas tu barulah maka anti-jadian. So mana anti-jadian, mana akibat tu? Okey, yang depan ni, yang depan yang depan jika ni lah. Yang depan jika ni adalah anti-jadian. Ni P lah. Okey, yang belakang jika ni Q. Okey, akibat. So ini dia punya ini adalah anti-jadian, ini adalah akibat. So kita boleh tulis lah. Okey, so tulis jawapan dekat sini. Okey, implikasi yang pertama, jika yang depan dulu, P dulu, bilangan subset bagi set P ialah 8, maka NP, kita baru tulis yang Q, maka NP sama dengan 3. Okey, so kalau implikasi yang kedua, kita kena letak Q dulu, baru P. Okey, so jika Q yang mana? Q yang belakang. Okey, jika Q ni NP sama dengan 3. So jika NP sama dengan 3, maka barulah tulis anti-jadian kita. So anti-jadian adalah maka bilangan subset bagi
set B ialah 8. Okey, itu je lah. Okey, so boleh dapat markah 1 kat situ. Very simple. Okey. So tadi dapat 1 markah, ni dapat 1 markah, ni dapat 1 markah, dah dapat 3 markah kat situ. Okay. So senang je soalan penaklukan logik ni. Dia 5 markah sahaja. Okay. So better untuk kita target soalan ni lah. Okay, soalan C kita kena tengok dulu. Kita nak recap balik pasal hujah tu. Okay. Okay. So ada problem ke? Kalau ada problem, bagi tahu dekat chat. Dekat ni ya. Okay. So kalau untuk hujah pula, okay, hujah kita ada 2 hujah, iaitu didaktif dan juga induktif. Okay, didaktif dan juga induktif. Okay, kita tengok didaktif dulu. So kalau didaktif ni, kita akan buat satu kesimpulan. Kita nak simpulkan premis umum tu kepada yang khusus. Okey, maksudnya apa? Kita nak daripada pernyataan tu, kita nak bagi kesimpulan dia lah daripada menggunakan premis umum. Okey, tapi kalau induktif pula daripada premis khusus kepada kesimpulan umum. Okey, itu je lah beza dia. Dia daripada umum ke khusus, khusus ke umum. Okey, so kita nak tengok umum khusus tu apa? Okey, so tengok ya. Okay, ni contoh dia. Premis 1. Okay, untuk didaktif dulu. Premis 1, semua sisi sebuah poligon sekata sama panjang. Okay, so premis kedua pula, ini adalah kita panggil dia premis umum. Okay, dia secara umum lah. Okay, dia tak specify apa-apa macam tu. Okay, kalau premis 2 pula, ni premis umum juga. JKLM ialah poligon sekata. Okay. So inilah premis umum. Kita nak tukar dia ke kesimpulan khusus. Okay, so macam mana nak tukar tu? Okay, semua sisi JKLMN sama panjang. Okay, tadi kan dikata semua sisi sebuah poligon sekata sama panjang. Dan dikata JKLMN tu ialah poligon sekata. So, kita buatlah kesimpulan bahawa semua sisi JKLMN, okay, kita tukar yang ni. So, poligon sekata tu dengan JKLMN. Supaya dia jadi khusus lah untuk JKLMN sahaja. Tak dengar ke? Sekejap ya. Tak dengar slow ke? Ataupun memang tak dengar langsung? Okay, boleh dengar dah ke? Ya, sekarang kita dah okey. Okey. Thank you. Okey. So kesimpulan sesambung ya. Okey. So kalau induktif tu kalau induktif pula premis khusus ke kesimpulan umum. Kita nak jadikan premis khusus tu jadi kesimpulan yang umum. Okey. So khusus tu macam kita tengok dia spesifik lah kan. Okey, contohnya macam mana? Premis 1 ni dah bagi dah kita 6 kuasa 2. So this is kita panggil dia khusus lah. 6 kuasa 2 darab 6 kuasa 3 sama dengan 6 kuasa 5. Premis 2 pun 6 kuasa 3 darab 6 kuasa 4 sama dengan 6 kuasa 7. Okay, premis ketiga pun 6 kuasa 4 darab 6 kuasa 5 sama dengan 6 kuasa 9. Okay, maksudnya apa? Okay, kita kena tengok lah ketiga-tiga premis ni apa dia punya relation dia. Okay, so macam mana kita nak relate tu? Cuba tengok dia bagi apa kita. Dia bagi 6. Okay, so kita boleh kata asas dia 6 lah. Okay, so asas dia 6. Ni indeks lah, soalan indeks. Okay, so asas dia 6. Lepas tu kita tengok kuasa dia tu. Kuasa dia kalau awak tambah kuasa dia 2 ni kan, 2 dengan 3, 2 tambah 3 akan dapat sama dengan 5. Okey, betul tak? Untuk premis 2 pun sama juga. 3. Kuasa 3 tambahkan dengan kuasa 4. So, kita akan dapat kan?
sama dengan 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. So maknanya kuasa ni bila awak darab asas yang sama, awak akan kuasa tu awak akan tambah. Betul tak? Okay, so maknanya kita boleh tambahlah. Jadi bila asas yang sama, kita operasinya darab, jadi kuasanya kita akan tambah. Okay, tambah. Okay, so sama juga yang ni, asas yang sama, kuasa yang berlainan dan operasinya darab, kita akan tambah. Okay, so that's why kita dapat jawapan ni. Okay, so soalannya macam mana kita nak ubah dia kesimpulan kepada kesimpulan umum kan? Okay, jadi kita buatlah 6 ni tak payah letaklah apa-apa, dia memang asas 6 sebab dia sama, ketiga-tiga premis ni sama 6. So kita buatlah 6. Okay, lepas tu kita nampak tak nombor yang berlainan 2, 3, 4. Nombor yang berlainan, jadi kita letaklah 1. M ke, nak letak X ke, nak letak Y pun mana-mana boleh je. Okay, lepas tu darab. Kenapa letak darab? Sebab operasinya sama. Okay, lepas tu 6 lagi. Sebab ketiga-tiga premis ni asas yang sama. Okay, lepas tu dia punya ni lain kan dengan yang depan. Okay, jadi kita letaklah, kita wakilkan dia dengan huruf yang lain. Jangan buat huruf M lagi lah. Okay, buat huruf yang lain. So kita letaklah N ke, nak letak apa pun boleh je. Okay, so sama dengan 6 lagi sebab ketiga-tiga premis ni sama. Okay, so yang ni pula macam mana kita nak dapat ni? Kita kan kata tadi kalau yang ni kuasanya bila ditambah kita akan dapat kuasa yang sebelah kanan. Okay, kuasa yang sebelah kiri kita tambah, kita akan dapat kuasa yang sebelah kanan. So itulah, sebab itulah kita tambah. Okay, kuasa yang sebelah kiri kita tambah dia, kita akan dapat kuasa yang sebelah kanan. Okay, so mari kita buat soalan. Okay, kita ada lagi 7 minit sebenarnya untuk habiskan. So saya akan end live 9.30, 9.30 lebih satulah. Okay, so hasil hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon ialah kata N tolak 2 darab 180 darjah. Okay, so tu hasil tambah. Dia dah bagi dah formula untuk kita. So inilah formula dia. N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Okay, lepas tu kita nak buat, dia suruh kita buat satu kesimpulan. Okay, kesimpulan secara didaksi. Bila dia kata didaksi, maknanya didaktif lah. Okay, so didaktif tentang hasil tambah sudut pedalaman sebuah heptagon. Okay, so sekarang ni kita ada dia bagi N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Ini adalah hasil tambah sudut pedalaman poligon. Okay, di mana N tu apa? N tu adalah bilangan sisi. Okay, so setiap poligon tu kita ada bilangan sisi kan. So kita tengoklah kalau macam triangle berapa bilangan sisi dia. So triangle N tu sama dengan 3 sebab dia ada 3 sisi. Tapi sekarang ni dia suruh kita buat didaksi tentang hasil tambah sudut pedalaman sebuah heptagon. So kita tengok heptagon ni ada berapa sisi? Kita ada 7 sisi. Okay, untuk heptagon kita ada sama dengan 7 sisi. Maknanya apa? N tu sama dengan 7. Okay, N tu sama dengan 7. So kita masukkanlah 7 tu dalam formula tadi. Okay, dekat sini. So tadi N tolak 2 darab 180 darjah. So kita nak buat satu kesimpulan. So kita masukkan untuk heptagon ya, untuk heptagon. Jadi dia dah khusus untuk heptagon sahaja. So masukkan 7 tolak 2 darab 180. So ini 5 darab 180 darjah. Kita akan dapat berapa darjah? 900 darjah. Okey, jadi inilah kesimpulannya. Macam ni je lah. Okey, ni kesimpulan secara didaksi ataupun didaktif. Okey,
So contoh lain sementara kita ada berapa minit lagi ni. Okay, contoh lain didaksi. Contoh dia akan bagi premis 1 saya letak sini. Premis 1 dia bagi kat kita jika AM darab AN sama dengan AM tambah N. Premis 2, maka dia buatlah, maka 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4. Okey, maknanya 3 kuasa 2 kan darabkan. Kita ikut yang atas je lah. A ni 3. Okey, M ialah sama dengan 2. N sama dengan 4. Okey, jadi kita tambah je kuasa dia. 3 kuasa 2 tambah 4. Jadi jawapannya 3 kuasa 6. Okey, tapi mungkin soalan tu dia suruh kita buat untuk asas 4 dan juga M tu sama dengan 2 dan N tu sama dengan 3. So berapa jawapan dia? So masukkan je lah. A tu kita punya asas kan A. So A tu 4 kuasa M. Okay, M tu ialah 2. Okay, darabkan dengan 4 kuasa 3. So samakan dengan, dia akan tambah dia punya kuasa. So 2 tambah 3. So kita akan dapat 4 kuasa 5. Itu je lah untuk didaksi. Kalau didaktif pula macam mana? Okay, didaktif contohnya kita boleh buat, cari soalan. Okay. Induktif dia lagi senang lah. Okay, kalau dia suruh bentukkan satu kesimpulan induktif dan dia bagi kita beberapa premis lah, beberapa ni kan. Okay, kita just tengok dia punya pattern sahaja. Ni contohnya ya. Contoh bagi induktif. Okay, 5, 2 tolak 1 kuasa 2. 20 sama dengan 5. 3 tolak 1 kuasa 2. 45 sama dengan 5 tolak 4 tolak 1 kuasa 2. Okey. So kalau macam soalan ni keluar, dia akan adalah titik. Okey. Kalau soalan macam ni keluar, kita akan ignore yang depan ni. Okey. Ignore je yang depan, kita tengok yang belakang sahaja. Okey. So tengok yang belakang apa yang sama. Kita akan perasan 5 ni sama, 5 pun sama, 5 sama, 5 sama. Okey. Tulis dulu. Tulis 5. Okey, lepas tu kurungan. Kurungan pun sama. Jadi letaklah kurungan. Okey. Lepas tu kita tengok lagi. Apa lagi sama? Tolak 1 kan? Tolak 1, tolak 1, tolak 1, tolak 1. Yang ni tak sama. So tinggal dulu. Tinggal sikit lah. Tolak 1. Sorry. Tolak 1. Okey, lepas tu kita tengok juga dia punya kuasa. Kuasa 2 semua ni. So dia kuasa yang sama. Okey, so kita tulislah kuasa 2. So, macam mana letak yang depan ni? Okey, so yang depan ni kita wakilkan dia. Wakilkan dengan apa? Letak je. Letak huruf. Letaklah huruf N ke. Biasanya kita akan letak huruf N lah. Okey. So, inilah induktif dia. Tapi dah habis ke? Belum. Kita kena letak N tu apa? Jangan tinggal macam tu je. Okay, so N tu kita kena letak. Dia start daripada 1 kan? So 1, lepas tu 2, 3, 4. Okay, so dia berturutan macam tu. Okay, so ada soalan tak? Nah, ini sahajalah untuk penakwalan logik. Saya masuk sikit-sikit je. Okay, satu lagi akan ada hujah tu. Hujah, implikasi. Kita ada implikasi akal, songsangan dengan kontrapositif. Okay, so please tengok sikit lah untuk soalan yang tu, sebab kita tak sempat untuk bincang hari ni dan tak ada soalan pun untuk implikasi akal tu. Okay, so before saya habis, okay, esok kita ada seminar. Tutor Mazna akan buat seminar matematik untuk jawab soalan matematik lah.
Okay, pada esok 8:30 malam. Okay, so kena daftar dulu. Siapa yang belum daftar, please pergi dekat description tu, tekan je saya punya live tu, lepas tu ada description kan, tengok see more tu, then saya bagi dah link. Okay, so tekan je link tu, WhatsApp je admin tu, dan cakap nak daftar untuk seminar matematik SPM untuk esok. Okay, so untuk tu dia akan ada tips menjawab soalan lah daripada tutor-tutor yang berpengalaman lah. Okay, lepas tu kita akan bincangkan soalan-soalan percubaan SPM, dan kalau nak tanya soalan pun boleh sebab ada sesi soal jawab. Okay, so siapa yang berminat boleh WhatsApp je link tu. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, kalau tak boleh nak tekan WhatsApp link kat situ, just pergi dekat Facebook page kita, TANZ, untuk ada nombor kat situ, so boleh lah. Okay, so thank you semua untuk join live hari ni. Okay, thank you yang responsif. Okay, so okay, see you next time lah insyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.